Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Pada video kali ini, saya ingin bawakan Anda menyelami satu kenyataan yang cukup kontroversi datang daripada Datuk Seri Ahmad Maslan, Ketua Sekretariat War Room UMNO. Beliau baru-baru ini lantang menyatakan bahwa UMNO dan Barisan Nasional sudah membuktikan rekod cemerlang membangunkan Sabah lebih daripada 34 tahun. Jauh lebih lama dan lebih banyak hasil berbanding dengan Gabungan Rakyat Sabah GRS yang baru sahaja memegang kuasa 3 tahun. Tetapi persoalannya, betulkah naratif ini hanya satu usaha UMNO untuk menutup kelemahan ataupun memang ada asas yang tidak boleh dipertikai? Ahmad Maslan dengan penuh keyakinan menegaskan bahwa walaupun UMNO selalu dilabel sebagai parti Malaya oleh musuh politik mereka, hakikatnya BN lah yang selama berdekad-dekad meletakkan asas pembangunan Sabah. Beliau sebut beberapa projek mega, Lebuh Raya Pan Borneo yang sudah lama menjadi simbol janji pembangunan, Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang, projek amonia dan urea Sabah, serta pelabuhan klaster industri minyak sawit Lahad Datu. Semua ini, kata beliau, adalah bukti nyata yang Barisan Nasional bukan sekadar cakap kosong, tetapi benar-benar membawa pembangunan. Menariknya, beliau juga cuba menangkis label Parti Malaya dengan menekankan bahwa Barisan Nasional juga adalah komponen parti tempatan Sabah, seperti DBRS yang katanya 100% dari Sabah. Tetapi disinilah naratif mula menjadi panas. Kalau kita imbas kembali, banyak proyek mega yang disebut itu tidak terlepas daripada kontroversi. Lebuh Raya Pan Borneo misalnya sering menjadi bahan kritikan kerana kelewatan, kos yang melambung, malah ada laporan audit yang menyebut tentang masalah pengurusan dan juga ketirisan. Proyek ini memang besar, ya, tapi adakah benar-benar dinikmati sepenuhnya oleh rakyat Sabah ataupun lebih banyak menguntungkan pihak tertentu? Sogip dan samur pula memang wujud, tetapi tidak semua rakyat Sabah merasa manfaat langsung. Malah isu peluang pekerjaan dan pembahagian hasil kekal jadi perdebatan yang hangat sehingga hari ini. Ahmad Maslan turut menegaskan bahwa UMNO tidak akan bekerja sama dengan GRS, warisan ataupun calon bebas yang kabarnya mahu bertanding sehingga 10 kerusi. Menurut beliau, semua itu adalah musuh sebenar UMNO menjelang pilihan raya negeri Sabah. Kenyataan ini jelas menunjukkan ketegangan politik yang bakal memuncak. Jadi kita tengok situasi semasa. UMNO di Sabah sendiri masih berdepan dilema identiti. Adakah mereka masih mempunyai kekuatan untuk kembali dominan ataupun hanya sekadar parti yang bergantung kepada nostalgia pemerintahan lama? Lebih menarik lagi, Ahmad Maslan yakin bahwa UMNO Libaran cukup kuat untuk mempertahankan kerusi Dun, Sungai Sibuga, dan Sungai Manila. Malah katanya mampu merampas semula kerusi Gum-Gum. Keyakinan ini jelas untuk menyuntik semangat jentera UMNO. Tetapi kalau kita tengok sejarah, kawasan-kawasan ini bukan mudah untuk ditawan semula. Sentimen pengundi Sabah sekarang jauh berbeza berbanding 20 ataupun 30 tahun yang lalu. Disinilah kita perlu renung balik naratif kontroversi ini. Ahmad Maslan membawa suara bahwa UMNO lah yang majukan Sabah. Tetapi betulkah pembangunan itu benar-benar sampai ke akar umbi rakyat Sabah? Ramai yang masih mengeluh tentang jalan kampung yang rosak, bekalan air yang tidak konsisten, sekolah yang daif, hospital yang sesak, dan peluang pekerjaan yang terhad. Kalau benar-benar UMNO sudah berkuasa lebih 34 tahun, kenapa masalah asas ini masih menjadi keluhan harian rakyat Sabah? Inilah persoalan yang ramai berani bangkitkan tetapi sering diketepikan oleh pemimpin politik. Kita juga kena ingat, selepas tahun 2018, politik Sabah mula berubah secara drastik. Warisan muncul sebagai kuasa baru dengan naratif Sabah untuk rakyat Sabah. Kemudian GRS pula mengambil alih dengan gabungan yang unik. 3 tahun pemerintahan GRS mungkin masih terlalu singkat untuk dinilai, tetapi apakah adil?
untuk membandingkan 34 tahun UMNO dengan hanya 3 tahun GRS? Atau adakah UMNO sebenarnya bimbang dengan momentum baru politik Sabah yang semakin menjauh daripada pengaruh lama mereka? Sekarang ini kita masuk pula ke slot persoalan-persoalan kontroversi. Persoalan yang kita perlu tanya secara jujur, adakah pembangunan Sabah selama 34 tahun pemerintahan UMNO ini benar-benar untuk rakyat Sabah atau lebih banyak untuk kroni dan juga kepentingan politik? Kalau kita teliti, banyak proyek mega di Sabah memang gah di atas kertas, tetapi tidak semua menjawab masalah sebenar rakyat. Pan Borneo misalnya, proyek berbilion ringgit yang sepatutnya menjadi game changer, tetapi masih belum siap sepenuhnya sehinggalah hari ini. Jadi kalau selepas berdekad-dekad UMNO berkuasa, masalah asas seperti infrastruktur, kemiskinan dan peluang ekonomi masih berlarutan, bukankah wajar rakyat mempersoalkan siapa yang sebenarnya mendapat manfaat? Kalau kita ikutkan logik Ahmad Maslan, label Parti Malaya itu tidak tepat karena Barisan Nasional adalah parti tempatan. Tetapi realitinya isu Sabah versus Malaya ini bukan sekadar tentang kehadiran parti tempatan. Ia adalah soal autonomi dan keadilan pembahagian hasil negeri. Sabah selalu rasa dienaktirikan dari segi royalti minyak, peruntukan infrastruktur dan juga pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Jadi apabila UMNO kata merekalah yang paling faham rakyat Sabah, persoalannya kenapa isu asas seperti MA63 masih tidak selesai sepenuhnya ketika mereka berkuasa begitu lama? Disinilah penonton semua perlu fikir dalam-dalam. Adakah UMNO coba menjual semula naratif lama untuk menawan hati rakyat Sabah ataupun rakyat sudah cukup sedar bahwa pembangunan sebenar bukan sekadar proyek mega tetapi keadilan, peluang dan kesejahteraan yang dirasai oleh semua lapisan masyarakat? Jadi apakah pandangan Anda kawan-kawan? Betulkah UMNO sudah majukan Sabah selama 34 tahun atau sebenarnya Sabah masih jauh ketinggalan karena kelemahan sistemik dalam politik dan juga pentadbiran? Dan adakah GRS yang baru 3 tahun berkuasa mampu membuktikan yang mereka ini jauh lebih baik ataupun hanya akan mengulangi kesilapan yang sama? Inilah persoalan besar yang akan menentukan masa depan politik Sabah. Rakyat Sabah berhak menilai berdasarkan fakta, bukan sekadar ucapan politik. Jadi saya ingin tanya kepada Anda kawan-kawan semua. Kalau Anda orang Sabah, adakah Anda akan pilih nostalgia 34 tahun UMNO atau adakah Anda akan memberikan peluang kepada kuasa politik baru? Nah, jangan lupa komen pandangan Anda sebab ini isu yang cukup panas dan boleh menentukan hala tuju negeri Sabah. Terima kasih karena telah menonton sampai habis kawan-kawan. Kalau Anda rasa konten ini membuka mata Anda, sila tekan like, share, dan subscribe ke channel ini. Kita akan terus bongkar isu-isu politik yang jarang dibincangkan secara jujur. Jumpa lagi dalam konten yang seterusnya dan ingat kawan-kawan, dalam politik tidak semua yang nampak indah itu semestinya benar. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di dalam konten yang seterusnya. Sekian sahaja, terima kasih semua.